Assalamualaikum dan selamat petang minggu ini. Halo Doktor kembali pada siaran 7 Ogos 2022 hari Ahad. Terima kasih kerana terus setia bersama kami di TV3. Apa khabar semuanya? Harapnya semua sihat walafiat dan kami doakan agar segala urusan anda pada hari ini dipermudahkan insya-Allah. Dan pastinya kita akan bawakan satu topik perbincangan yang cukup penting sekali pada hari ini. Tetapi sebelum itu, kini kita ingin kongsikan kepada anda mengenai tinjauan Kebangsaan Kesihatan dan Morbidity 2019 yang diterbitkan oleh Kementerian Kesihatan KKM yang mendedahkan sekitar 3.9 juta orang dewasa berusia 18 tahun ke atas mengidap diabetes pada tahun 2019, iaitu 1 daripada 5 rakyat Malaysia yang berumur 18 tahun ke atas mengalami diabetes. Dan informasi ini dibawakan oleh Glucerna. Baiklah, pada hari ini kita akan bawakan kepada anda, mungkin kepada anda yang sudah melihat kami punya Twitter ataupun di Facebook, kita akan bincangkan tentang pendengaran ataupun masalah kesihatan berkaitan dengan telinga. Bagaimana untuk menjaganya, dan pelbagai mitoslah ada yang berkata tak boleh guna cotton bud ataupun guna besi untuk menggorek telinga, dan apa antara penyakit berkaitan telinga itu kita akan bincangkan pada hari ini. Jadi kalau anda ada apa-apa komen ataupun persoalan yang ingin kongsikan kepada kami, boleh terus ke Facebook kami Hello Doktor TV3 ataupun boleh telefon kami 0377261603. Baiklah, sebelum itu, ayuh kita saksikan laporan ini tentang masalah lazim yang berkaitan dengan telinga. Masalah telinga boleh berlaku kepada setiap golongan umur, tidak kira dewasa mahupun kanak-kanak. Sesetengah penyakit telinga yang dialami mungkin bersifat ringan, namun ada juga penyakit yang kronik sehingga boleh mengakibatkan seseorang itu hilang pendengaran. Antara masalah telinga yang lazim berlaku adalah otitis media, sejenis jangkitan virus atau bakteria yang berlaku pada bahagian telinga tengah. Masalah ini kebiasaannya dialami oleh kanak-kanak selepas mendapat selsema atau jangkitan di salur pernafasan. Penyakit glue ear, sejenis keadaan otitis media yang dianggap lebih kronik. Masalah ini berlaku akibat cairan likat atau pekat yang terkumpul di bahagian telinga tengah. Sekiranya dibiarkan terlalu lama, kehilangan pendengaran boleh terjadi. Penyakit telinga berenang atau otitis externa, keadaan di mana terdapatnya jangkitan pada bahagian luar lubang telinga. Jangkitan ini berlaku disebabkan oleh kelembapan dan haba yang mengakibatkan lapisan kulit dalam lubang telinga menjadi bengkak. Punca ini turut berlaku apabila terdapat kemasukan air di dalamnya. Okey, itu sedikit sebanyak sebagai permulaan ataupun mukadimah tentang topik yang kita akan bincangkan pada hari ini, tentang pendengaran ataupun apa jua masalah berkaitan dengan telinga. Dan cukup bertuah kita di Hello Doktor pada hari ini untuk membincangkan dengan lebih lanjut lagi dalam bahasa mudahnya bagaimana boleh kita menjaga telinga kita dengan lebih baik. Bersama kita ialah Profesor Madya Dr. Nordina Hashim, iaitu pakar bedah dan perunding otorhinolaryngology dari Hospital Chancellor Tuanku Mukhlis HCTM, ataupun lebih mudah pakar dalam bidang ENT lah. Yes. Telinga, tekak, hidung dan tekak. Dan hidung, telinga dan juga tekak. Baik, Doktor, terima kasih kerana bersama kami di Hello Doktor. Terima kasih Hawa, terima kasih TV3 atas jemputan hari ini. Ya, terima kasih. Okey Doktor, tadi kita dah tengok sedikit sebanyak laporan berkaitan dengan masalah yang berkaitan dengan telinga, tapi Doktor dah pun bawa model telinga di sini, jadi elok kalau kita faham dengan lebih lanjut tentang anatomi telinga ni dulu, Doktor. Okay. Alright. Assalamualaikum semua. Selamat petang. Okey, telinga ni terbahagi kepada 3 bahagian ya. Telinga luar, daripada cuping telinga sehingga gegenang telinga. Kalau saya boleh tunjuk di sini, ini gegenang telinga. Dan kita ada bahagian telinga dalam, ruang telinga dalam, dan kemudian ruang telinga tengah dan kemudian telinga dalam. Okey, yang biasanya kita atau masyarakat umum tahu bahagian telinga luar lah, yang biasa kita guna cotton bud atau alat untuk korek telinga kan. Yang mana bahagian yang biasa dikenali itu adalah sehingga ke bahagian gegendang telinga di sini. Tapi struktur yang lebih dalam lagi, bahagian telinga tengah, di mana ada tulang-tulang kecil yang berfungsi untuk pendengaran, iaitu di sini sampai ke sini. Dia ruangnya small saja, kecil saja.
Dan kemudiannya bahagian telinga dalam, iaitu melibatkan saraf pendengaran. Dan juga ini seperti siput ni kalau nampak ni, ini ada kita panggilnya cochlea. Alright, dan ruang separuh bulat atau struktur separuh bulat ini adalah bahagian keseimbangan. Okey. Alright, setiap bahagian telinga ini mempunyai fungsi-fungsi tertentu dan sangat penting, dan sekiranya terganggu fungsinya atau strukturnya abnormal akan menyebabkan masalah tertentulah untuk bahagian telinga. Okey, jadi setiap perkara yang ada dalam ni semuanya ada fungsi masing-masing. Jadi kita nak tahu juga doktor, biasanya masalah telinga yang selalunya berlaku apa antaranya? Okey. So biasanya komplain atau pesakit yang datang pada kita, mereka akan kata sakit telinga, okey, telinga berair, kurang dengar. Ada juga yang kata vertigo dalam keadaan tidak seimbang lah, di mana mereka berasa seperti apabila mereka duduk dalam keadaan duduk, persekitaran tu berpusing, bukan pening atau sakit kepala. Okey, so bila kita terima komplain-komplain seperti ini, mereka juga kita akan tanya sama ada mereka rasa seperti telinga tersumbat atau rasa penuh tak dalam telinga, atau kita panggil oral fullness, sebab ia akan guide clinician atau doktor-doktor untuk menjangkakan apakah mungkin masalah penyakit tu, atau dari mana punca dia. Kalau rasa macam berdengung tu, doktor? Itu pun salah satu komplain yang utama. Biasanya kalau komplain masalah telinganya, dia tidak ada satu komplain saja. Dia akan ada berdengung dia, kurang dengar, dan telinga berair mungkin, sakit telinga atau discomfort lah, dan juga vertigo tu. Tapi mungkin tidak berlaku sekali lah pada masa yang sama. Tapi biasanya yang lazimnya disebabkan oleh apa, doktor? Okey, kalau saya pergi, tadi saya dah explain sedikit pasal bahagian-bahagian telinga. Kalau kita nak refer tu, senang mungkin kita refer ikut bahagian telinga ya. Telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. So kalau telinga berair mungkin puncanya daripada jangkitan di telinga luar ataupun telinga tengah. Okey. So kalau ada infection atau jangkitan di telinga dalam menyebabkan berlakunya air, sepatutnya ruang ini dia kering. Ruang bahagian tengah ni dia kecil saja tapi dia kering. Ya. Okay. Tapi kemudiannya pesakit datang dengan masalah telinga berair dan kita kena periksa dan tanya lebih lanjut tentang history atau masalah penyakit untuk jangka sama ada penyakit atau jangkitan itu berlaku di telinga luar sahaja atau melibatkan telinga tengah. Sebab ianya akan mempengaruhi risiko atau komplikasi yang lebih teruklah kalau ianya melibatkan telinga tengah. Okey. Satu lagi saya nak share, ruang telinga tengah ni dia berhubung dengan hidung. Okey, melalui satu tiub. Kalau tengok di sini ada satu tiub di sini, sini hidung kita. Okey. So itu jadinya apabila kita sesema atau hidung tersumbat, kita rasa bengang di telinga. Kita rasa macam kenapa kurang dengar hari ni? Sebab kaitan antara telinga tengah dan juga hidung. Okey, oleh tiub ini. Kalau tiub ini terganggu fungsinya, bila orang tersesema ke atau resdung, fungsi tiub ini untuk menyeimbangkan tekanan di telinga tengah akan terganggu. Pesakit akan kata, telinga saya rasa kurang dengar. Benganglah. Tapi kita tanya lagi, sebelum ni ada sesema ke? Ya ada. So kita boleh ceritakan berkaitan itulah. Okey, tapi bukan masalah yang kritikal lah kalau disebabkan oleh sesema tu ke? Kalau dibiarkan mungkin boleh jadi kritikal. Jadi satu penyakit yang kronik dan membawa kepada komplikasi. Jadinya bila dia selalu menghadapi keadaan itu, contohnya pesakit itu ada alergi. Resdung kan? So dia tidak kontrol masalah hidung, akan mengganggu fungsi tiub ini. Dan tekanan di telinga tengah akan terganggu. Okey, telinga tengah mungkin akan berair di dalam. Okey, dan dia akan kurang dengar. Kalau dibiarkan secara kronik berpanjangan, gegendang ni akan tertarik ke dalam dan menyebabkan pengumpulan kotoran telinga atau wax, atau kita panggil satu keadaan nama cholesteatoma. Cholesteatoma ni dia bersifat menghakis tulang. So boleh menghakis tulang-tulang pendengaran, dan atas ni brain, otak. So boleh menghakis tulang yang memisahkan antara telinga dan otak. Walaupun pada asalnya disebabkan oleh sesama saja dan dibiarkan. Okey, pastinya banyak lagi yang kita nak tahulah apa akibatnya kalau kita biar saja masalah pendengaran yang kita ingat biasa-biasa saja. Banyak lagi kita nak tahu daripada Dr. Dina. Dan nampaknya kita ada soalan dah di Facebook. Hello Doktor.
nak minta tolong Dr. Dina jawab lepas ni. Dari Tengku Wirda, sekarang ni banyak alat untuk memeriksa telinga dijual secara online dalam talian. Adakah alat ini selamat dan boleh dipercayai? Okey, Dr. Dina akan jawab selepas ini. Sekarang kita di Hello Doktor ingin berehat dulu seketika. Anda jangan ke mana-mana. Bertemu kembali di Hello Doktor TV3. Okey, kepada anda yang baru saja menonton kaca TV sekarang ini, Hello Doktor pada hari Ahad ni, pada minggu ni, kita bawakan perbincangan tentang masalah pendengaran ataupun apa-apa penyakit yang berkaitan dengan telinga. Jadi, kalau ada soalan nak diajukan terus kepada doktor, boleh telefon kami 0377261603 ataupun boleh terus ke Facebook kami Hello Doktor TV3. Okey, tadi sedikit sebanyak doktor dah kenalkan kita dengan anatomi dalam telinga dan tentang tanda-tanda awal seseorang itu ada masalah telinga, dan lepas ni kita nak doktor jelaskan apa akibat dia kalau kita rasa sakit telinga sikit-sikit tapi kita biar. Dan nampaknya di Facebook kita seperti tadi Tengku Wirda ada bertanyakan soalan, ditanya kalau alat telinga yang dijual secara online ni kita boleh percaya ataupun bagaimana doktor? Okey, sesuatu alat atau ubat-ubatan adalah sepatutnya certified by FDA dan kita biasanya kementerian atau badan berkanun akan cek sama ada alat-alat itu atau ubat-ubatan selamat atau tidak. Kalau pemeriksaan telinga seeloknya dilakukan oleh mereka yang pakar dengan menggunakan alat yang memang disertified di klinik, di hospital, itu juga ubat-ubatan. Jadi saya tidak boleh nak kata selamat atau tidak sebab saya pun tidak tahu alatnya bagaimana. Jadi cadangan saya adalah pergi kepada mereka yang berpengetahuan dan berkelayakan. Ya, okey. Sebab mungkin kalau lihat harga di dalam talian mungkin murah yang kalau kita tengok dibandingkan di farmasi dan sebagainya jauh beza. Jadi lebih baik biar mahal asalkan benda tu selamat dan disahkan oleh KKM sendiri. Okey doktor, sekarang ini kita nak faham tentang golongan yang mudah ataupun berisiko untuk mengalami masalah pendengaran. Lazimnya kalau kita fikir secara logik, semakin berusia seseorang tu masalah pendengaran lebih kurang ataupun lebih teruk berlaku. Komen daripada doktor? Okey. Kalau merujuk pada apa yang Hawa cakap tadi itu aging proses. Penuaan, kiranya macam body kita menua. Saraf pendengaran menua. Itu kiranya lumrah alam lah, circle of life. Normal. Tetapi setiap range umur, dia ada risiko untuk masalah mendengar. Okey. Antara sebab-sebab yang boleh menyumbang pada masalah mendengar seperti jangkitan yang saya beritahu tadi, okey, jangkitan daripada telinga luar, jangkitan telinga tengah dan juga jangkitan yang melibatkan telinga dalam. Selain pada itu juga exposure atau pendedahan yang berterusan secara kronik kepada bunyi yang kuat dan berlanjutan juga mendedahkan kepada risiko hilang pendengaran. Okey. Tadi tu infection kan jangkitan. Ni pendedahan bunyi yang kuat dari pekerjaan. Sekarang ni generation suka pakai headphone atau earphone dan kita dalam kereta pun pasal muzik kuat bahaya kan. Ya, sebab dia kalau berterusan, pendedahan yang berterusan pada sesuatu frekuensi yang tinggi secara berterusan memang berbahaya untuk telinga. Okey. Dia akan mengganggu fungsi saraf dan segalanya lah. And then ada juga risiko ubat-ubatan yang bersifat ototoksik yang akan mengganggu fungsi saraf dan boleh menyebabkan masalah pendengaran. Okey, selain pada itu, ini kita cakap pasal masalah pendengaran. Kalau jangkitan tadi tu kan, saya cakap biasanya datang dari mana jangkitan tu? Jangkitan. Risiko kepada orang yang biasa boleh dapat tu macam contoh tadi saya share mereka yang ada alergi atau resdung, dia prone atau mudah untuk dapat risiko jangkitan di telinga tengah kan. Jangkitan daripada mana? Kalau kita saya rujuk pada telinga luar, mereka yang suka mengorek telinga. Buat contoh ni kan. Cotton bud lah. Cotton bud atau besi. Saya dengar pun ada besi. Mereka mengorek. Kita tidak nampak, kita tidak rasa, kita rasa korek-korek dan rasa syok nak korek lagi. Tiba-tiba sampai ke gegendang. Kita bocor gegendang macam mana? Okey. Dan gegendang tu nipis doktor? Nipis dan actually dia steady saja gegendang ni, tapi kita tidak tahu jangkaan mana kita dok seronok mengorek pressure dan kita tercucuk masuk kan. Okey, dan mengorek telinga ni dia lama-lama jadi satu habit.
Yang mana kalau satu hari dia tak korek, dia rasa macam ada something wrong hari ni, saya terlepas nak buat ni, atau saya lupa korek telinga. Padahal dia tidak perlu pun. Sebab telinga ni dia bersifat self cleansing. Maksudnya adakah kita tak payah korek telinga ke? Betul. Tak payah? Sepatutnya tidak perlu. Okey. Tetapi memang ada sesetengah orang penghasilan kotoran telinganya banyak. Sambalkan berkumpul, tersumbat, jadikan orang itu tidak kurang mendengar. Tak apa, datang kat kita tolong cucikan telinga. Jangan cuci telinga. Sebab apa? Kalau cuci sendiri, korek-korek dia termasuk ke dalam cotton bud atau besi, ataupun kotoran telinga tu lagi masuk ke dalam lagi termasuk lagi susah nak cuci. Jadi jangkitan tu boleh jadi dari benda luar yang kita masukkan juga. Dan juga sifat atau habit mengorek, dia akan merengsakan atau mencederakan kulit. Ini bahagian telinga kita ni, kulit sama dengan sini. Kalau kita asyik sentuh kan, lama-lama dia akan jadi iritasi, keradangan. Iritasi keradangan jadi infection pula lepas tu. Dan keluar cair macam-macam lah. Telinga dalam pun bengkak, macam-macam boleh berlaku larutan daripada habit tu lah. Okey. Sebab saya sebenarnya tertarik bila doktor sebut tentang jangkitan. Nak tahu juga kalau kita berenang, swimming kan telinga kita terdedah dengan air, mungkin boleh berlaku jangkitan. Tapi ada seorang rakan kita, rakan selebriti, ada soalan nak diajukan kepada Dr. Dina. Apa soalannya? Okey. Hai pujaan, engkau sinar permata di jiwaku, lambang cinta dan penantian suci. Aduh, sakit telinga lah. Doktor, ni saya nak tanya sikit ni. Saya ni bila time buat latihan vokal selalu sakit telinga lah. Memang apa masalah dia ni Bila menyanyi rasa berdesing. Saya ada contoh lagi, doktor. Okey, menarik tu. Saya kira mungkin dikata sakit telinga, Cik Azmi tadi kata sakit telinga. Sakit tu mungkin apa yang Cik Azmi rasa discomfort. Atau rasa macam telinga ni berdengung kan tadi. Saya rasa ada beberapa perkara yang mungkin menyumbang pada keadaan ini. Satu apabila menyanyi, suasana mungkin bising menimbulkan rasa bingit di telinga. Itu menyebabkan rasa discomfort. Kedua, mungkin apabila kita atau Cik Azmi menyanyi ni ada pergerakan jaw, rahang. Dan rahang ni kedudukan dia berhadapan dengan tiup pendengaran ini, tiup eustachian ni yang saya cakap tadi kan, yang dia hubungkan antara telinga tengah ke hidung. So pergerakan jaw ni dia akan kan di depan saja dengan tiup ni, dia akan menyebabkan pergerakan yang gesiran yang berlanjutan atau kronik kepada tiup ini dan mengganggu fungsi. Fungsi tiup ini tadi adalah untuk menyeimbangkan tekanan di telinga tengah. So apabila dia berlaku iritasi yang berterusan secara kronik kan, so telinga ni akan rasa tidak macam kita kata dengung dan juga rasa penuh saja sentiasa. Sebab pergerakan jaw dia berkaitan dengan tiup auditory atau tiup yang berada di dekat dengan rahang tu. Juga saya rasa bingit yang saya cakap tadi itulah. Suasana bingit yang berterusan menyebabkan dia akan trigger salah satu fungsi saraf ni untuk menyebabkan rasa dengung atau tinnitus. Jadi doktor, kalau lah rasa macam berdesing tu, adakah tu bahaya ataupun satu benda yang normal maksudnya? Kalau berdesing ini juga adalah satu interpretasi penuaan kalau orang berusia lah. Ia juga adalah satu simptom yang dihadapi pada mereka yang sentiasa terdedah pada bunyi yang kuat. Okey. Dan kalau telinga ada kotoran telinga atau wax yang tersumbat pun kadang mereka akan kata, saya dengar bunyi bingit di telinga dan kurang dengar. So bila kita cuci telinga dan buang wax tu pun dah hilang dah bunyi bingit tu atau tinnitus. So kita kena tanya history dia. Sama ada itu ada simptom baru ataupun dah lama. Kalau ianya sebelah telinga, itu agak orang kata apa, kita akan take more precautions, sebab kalau sebelah telinga yang berdesing tu mungkin adalah interpretasi daripada masalah ruang telinga dalam, mungkin kejadian satu tumor ke apa, itu yang lain lah. Okey, jadi kalau rasa tak selesa je, segera jumpa dengan doktor lah, walaupun kita rasa itu perkara yang biasa kan. Okey, dan pastinya ada pelbagai ujian yang boleh dilakukan untuk tahu tentang tahap pendengaran ataupun masalah pendengaran kita. Jadi jom kita saksikan laporan tentang ujian pendengaran bersama audiologis yang disediakan oleh rakan kami, Syuhada Ashikin.
Tahukah anda ujian pendengaran adalah penting untuk dilakukan oleh setiap individu untuk memastikan tahap pendengaran mereka adalah berada di tahap yang baik. Saya kini berada di Ear Testing Hearing and Balance Center untuk melihat sendiri bagaimana proses ujian pendengaran ini dilakukan. Ujian pendengaran ni adalah untuk kita tahu apakah level pendengaran seseorang tu yang paling rendah dia boleh dengar. Itulah fungsi ujian pendengaran. And of course, kenapa kita buat ujian pendengaran, nak tahulah kalau someone ni ada masalah pendengaran or normal. So kalau macam kanak-kanak, kita nak kena make sure kita kena tahu dia punya level pendengaran supaya kita boleh bantu dia untuk dapatkan speech yang terbaik. Untuk orang yang dewasa, so kita juga nak monitor pendengaran mereka kalau dia kerja kat tempat-tempat bising, macam musicians, pekerja yang orang kata kerja kat kilang, kerja dekat tempat-tempat bising lah in general, supaya kita tahu dia tidak overuse dia punya hearing from the excessive noise. And finally, untuk orang yang lebih tua, kita buat untuk monitor dia punya proses penuaan pendengaran dia. Sebab bila kita tak buat apa-apa untuk pendengaran yang, bila orang-orang warga emas ni, dia boleh develop nyanyuk dan sebagainya lah. Semua bahagian telinga ni kita kena assess lah. So kita start dengan bahagian luar telinga, lepas tu tengah telinga, lepas tu dalam telinga di mana organ pendengaran kita ada, which is the cochlea, and then kita nak assess dia punya auditory cortex. So kita start dengan otoscopic examination. Kita gunakan lampu ni lah. So kita tengok telinga dia, tengok dalam ruang rongga luar telinga tu, tengok ada tak tarik telinga ke, ada objek-objek yang bukan-bukan ke. So itu first kali, kalau ada kita kena remove dulu. And then kita buat ujian pertengahan telinga, nak tengok belakang gegendang telinga tu ada problem tak. So kalau let's say orang tu tak dengar sebab dia mungkin baru kena sesama, so mungkin kita akan kena tengok, mungkin ada fluid behind the eardrum. So yang itu kita kena buat ujian pertengahan telinga, it's called tympanometry. Lepas tu baru kita buat audiometric assessment, the true hearing test lah. Kita letakkan headphone atas telinga, lepas tu kita minta patient tu press the button. So dengar je beat, kita press the button. And dia kena press the button even if dia rasa bunyi tu sangat-sangat lembut ataupun lemah, kita kena press the button. Sebab ujian pendengaran adalah untuk mengetahui bunyi yang paling rendah orang tu boleh dengar. So kita buatlah ujian ni daripada low frequency ke high frequency. Dalam bahasa Melayu is called nada bunyi lah. Kebanyakan orang takkan tahu pun yang dia ada high frequency hearing loss sampai dah sangat teruk. Normally umur kita yang betul-betul akan start having hearing loss is umur 55 onwards, kita akan hilang pendengaran kita sikit. Tapi kalau orang tu kerja kat tempat yang bising, macam technical people, orang yang kerja kat kilang, even artis yang banyak dekat on stage, yang itu kalau sentiasa dalam keadaan yang bising, dia akan awal sikit lah masalah pendengaran dia, mungkin 40 lebih akan start. Tapi antara benda yang you boleh tahu masalah pendengaran tu dah start, you ada bunyi berdesing. So kalau ada bunyi berdesing, itu adalah point ataupun dia dah warn kat you, okay, pergi check hearing, mungkin dah start dah tu. So sebaik-baiknya kena buat ujian pendengaran, so kita boleh monitor, especially lebih high risk untuk orang-orang yang kerja kat tempat yang bising, supaya dia boleh dengar sampai akhir hayat dia. Okey, itu antara ujian yang boleh dilakukan untuk tahu sama ada kita ada masalah pendengaran ataupun sebaliknya. Terima kasih Syuhada Ashikin dan juga Dr. Sasha atas perkongsian itu. Okey, Doktor. Tadi kan Doktor kata kalau kita dengar bunyi kuat pun akan mengakibatkan masalah pendengaran kan. Jadi kalau volume tu macam mana kita nak tahu agak-agak okey, ini maksimum dah ni, tak boleh kuat dah ni. Saya kira kalau dia terlampau bingit untuk telinga, kena slowkan. Tapi kita secara kita tak aware tau, kadang bila suasana sekeliling bising, kita tend untuk naikkan volume tu. Sebab kita kononnya untuk mengatasi bunyi surrounding kuat. So itu berbahaya untuk telinga. Jadi ni okey, biar kuat tapi boleh dengar sikit-sikit yang belakang, kira okey lagi lah. Background noise kita panggil tu. Kita try to biar ada jugalah sikit. Okey, baik. Dengar tu nasihat daripada Dr. Dina. Dan nampaknya di Facebook kita ada soalan daripada Nick Nurul Wahidah. Katanya, anak saya telinga bernanah sejak dari kecil.
tak tahu apa puncanya, bila jumpa pakar, hanya antibiotik dan sedutan melalui telinga saja mampu dilakukan. Adakah telinga anak saya akan terus bernanah sehingga dewasa? Apa kesan sampingan terhadap telinga anak saya? Adakah anak akan menjadi pekak bila dewasa? Sekarang anak berumur 5 tahun, nanah selalu keluar melalui telinga kiri dan kanan. Pendengaran masih lagi elok, tiada masalah. Okey, sekarang berusia 5 tahun. Jadi kita nak tahu apa puncanya sebenarnya, doktor, dan adakah akan pekak dan adakah akan bernanah sehingga dewasa? Semua persoalan ini akan dijawab oleh Dr. Dina seketika nanti. Kita berehat dulu seketika. Terima kasih kepada anda yang terus setia bersama kami di Hello Doktor TV3 dengan perbincangan kita ketika ini tentang pendengaran. Okey, tadi sedikit sebanyak kita dah tahu apa penyakit berkaitan dengan telinga, apa cara untuk menjaganya. Tapi sekarang ini fokus kita kepada kanak-kanak pula. Terima kasih kepada anda yang banyak bertanyakan di Facebook Hello Doktor TV3. Antaranya dari Puan Nik Nurul Wahidah yang bertanyakan tentang anaknya sekarang umur 5 tahun. Dari kecil telinganya bernanah dan persoalannya adakah akan terus bernanah sehingga dewasa? Adakah anaknya akan jadi pekak bila dewasa nanti, Dr. Dina? Okey, masalah ini adalah general atau common di kalangan usia kanak-kanak sebegini. Biasanya berlaku pada mereka yang pergi ke nursery atau tadika. Kenapa? Sebab mereka kanak-kanak ini bercampur dengan kanak-kanak lain. Mereka pada usia yang mudah untuk dapat sesama. Bila dapat sesama, macam saya cakap tadi, hidung dan telinga kan berkait. So, bila selalu sesama, satu kanak ni demam hari ni atau sesama hari ni, berjumpa yang seorang lagi, mudah dapat jangkitan. So, bila mereka berada pada kelompok ini, di tadika, di nursery, mudah berlaku. Macam tu, doktor, macam visual yang kita tengok. Ya. Di mana bila berlaku masalah sesama ni, mengganggu fungsi tiup yang menyambungkan telinga dan hidung, mengganggu fungsi telinga tengah, dan menyebabkan ada takungan air di ruang telinga tengah. Okey. Air ni mungkin pada mulanya dia tidak bersifat jangkitan. Tidak bersifat jangkitan, dia just a fusion yang kita panggil, gangguan kumpulan air. Kanak-kanak tidak mendengar atau kurang mendengar, tapi macam mana mereka nak beritahu? Dia tidak pasti. Adakah kan kanak-kanak kan pada usia dia tak pasti nak kata, oh saya ni kurang dengar, tidak pula kan. Tapi bila dibiarkan keadaan itu, lama-lama boleh timbul jangkitan dan kebocoran melalui gegendang telinga dan dia keluar bernanah ke sini. Dia fungus ke? Ia sejenis jangkitan bakteria atau viral lah. So dia mula dengan sesama dan air berkumpul di tengah dan jadi infection, bernanah. Dan then kita bagi antibiotik, kita sedut telinga, bersihkan telinga, dia settle sekejap. Dia settle sekejap infection dan dia bagi tadika lagi ke atau bergaul lagi, jumpa kanak-kanak yang sesama lagi, jadi balik. Berulang-ulang. Okay? Jadinya bila macam ini, kita kena monitor dan kita nasihatkan supaya ibu bapa atau penjaga di nursery atau tadika untuk asingkan kanak-kanak yang sesama atau tidak benarkan mereka hadir kan, supaya kita nak jaga kelompok ni, kanak-kanak ni tidak berlaku benda yang sama berulang-ulang. Betul. Kenapa? Dia menyebabkan kalau biarkan berlarutan, satu kurang dengar. Kita rasa anak kita dapat mendengar dengan baik, tapi pengumpulan cecair di telinga tengah dan apatah lagi infection, bila nampak air tu jadi berbau kan, kuning dan pekat begitu, nanti ia menyebabkan masalah pendengaran yang subtle, kadang-kadang minimal sahaja. Kita nampak anak kita boleh je cakap, tapi dia tak dapat pick up certain words atau phonation yang tertentu. Dan kan dia tak faham, rupanya tak dengar. Ya, dia kurang dengar kan, dia tak faham macam itu. Dan kalau dibiarkan lagi sehingga dewasa atau usia remaja, akan menyebabkan risiko terjadinya kolesterol yang saya cakap, menghakis tulang tu. Risiko tu lagi kita tak nak mereka datang kemudian hari. Okey, doktor, bila ada jangkitan, bila ada nanah dan sudah di-vacuum, adakah kalau sesama lagi akan jadi lagi? Sebab kita tahu kalau kos untuk vacuum tu agak tinggilah kalau kerap berlaku kan. Jadi selain daripada ialah ibu bapa tak disarankan untuk bawa anak-anak ke nursery ataupun tadika kalau sesama demam dan sebagainya, macam mana kalau kita nak latih anak-anak untuk jaga telinga ataupun pendengaran mereka dari kecil? Right. So, sebelum itu, kalau keadaan seperti tadi kan, biasanya doktor akan bekalkan ubat sesama. Sebab apa? Ubat sesama ni bersifat mengeringkan hidung yang mereka kan terus sesama kan. Juga mengeringkan cecair di telinga tengah. So, biasa kita akan bagi untuk tempoh 1 jangka masa selepas kita buat follow up dan kita tengok potensi pendengaran macam mana kan, adakah masih ada takungan air, adakah jangkitan masih berlaku. Maksudnya di sini ubatan seperti ubat sesama tu untuk mengeringkan cecair dan sesama
mengurangkan risiko sesama dan juga follow up itu adalah penting. Dan kanak-kanak ini kita juga syorkan untuk kalau mereka ada alergi kan, kita buat rawatan alergi lah, dan seterusnya kita boleh syorkan untuk ambil vaksin influenza for example kan, untuk kurangkan risiko mereka untuk dapat sesama ni kerap. So mengurangkan risiko fusion atau cecair di telinga tengah dan cakitan nanah begitu. Okey, baik. Okey doktor, pasti ni ibu bapa nak menjaga anak mereka sejak dari kecil lagi. Mungkin kita sendiri yang dewasa kalau naik lift, naik tingkat atas pun kita dah rasa macam tak berapa dengar kan, rasa tak selesa. Naik kapal terbang, pergi travel dan sebagainya pun kita ada rasa tekanan di telinga kita. Kalau ibu bapa yang bawa anak-anak ke tempat-tempat begini, apa yang perlu mereka lakukan supaya tak adalah masalah pendengaran tu kan? Right, kalau pergi ke tempat yang ada perbezaan pressure, naik lift atau naik flight kan, kita naik flight atau pergi Bukit Bendera naik cable car, kan ada rasa beza dan kita adult kita boleh kontrol dan rasa tidak selesa telinga tu kita boleh tahan elok. Benda yang sama untuk kanak-kanak. Tapi kadang babies kan kalau naik perbezaan tekanan ini atau flight kan, kita kalau perasan perbezaan tekanan lebih ketara semasa naik dan turun masa kapal terbang nak naik atau turun kan. So apa yang kita boleh buat masa tu, kalau kanak-kanak itu boleh mengunyah, kita bagi makanan atau suruh mereka minum air. Kalau babies, masa itulah kita menyusukan dia. So untuk kurangkan pressure di telinga, kurangkan risiko berlakunya effusion di telinga tengah dan seterusnya jangkitan. Okey, so sekarang kita tengok ramai kawan-kawan dah mula melancong ke sana sini. Ini tip yang juga anda boleh gunakan. Okey, doktor, macam mana pula kalau bayi yang kurang pendengaran sejak dari lahir? Mesti kita nak tahu. Okey. So Malaysia dan kebanyakan country atau Malaysia ni terutama di hospital-hospital besar, kita ada buat apa yang kita namakan newborn hearing screening ataupun ujian saringan bayi baru lahir, di mana apabila sebelum kita discharge baby atau ibu keluar, kita akan buat satu saringan ujian pendengaran. Oh, semua akan lalui yang tu ke? Ya, bayi-bayi di hospital tertentu dan insya-Allah saya rasa program ni akan berkembang meliputi kebanyakan hospital. Di mana di sini kita screen atau saring bayi-bayi ini untuk identify sama ada mereka ada masalah pendengaran ataupun tidak. Dan ini adalah saringan. Ini tidak definitif. Maksudnya mungkin saringan tu clearkan baby ni tidak ada masalah pendengaran, tapi dan kita akan monitor. Kita cakap ibu bapa monitor macam mana perkembangan atau respon kepada bunyi. Kalau nampak lain sikit atau tidak ada respon, kena buat check up yang seterusnya. Okey, so ujian pendengaran ni mengikut umur. Kalau bayi, kita ada ujiannya sendirilah. Untuk kanak-kanak yang boleh bagi respon kepada ujian pendengaran, ada ujiannya tertentu sebenarnya. Atau kita bagi play audiometry, ada caranya. Dan dewasa, pure tone audiometry seperti yang kita tengok dalam video clip tadi kan, Dr. Syasha tunjuk, itu adalah ujian umum untuk pendengaran. Untuk mereka yang dewasa atau orang tua yang boleh bagi respon pada ujian pendengaran. So setiap peringkat umur ada ujian pendengaran. Ada ujian masing-masing. Okey. Dan tadi doktor ada tunjuk koklia. Mana koklia? Okey. Koklia seperti yang siput kan? ni. Yang ni? Ini. Dia macam siput. Okay. Salah satu struktur dalam telinga dalam. Okey, ini sangat-sangat penting sekali. Tapi sebelum Dr. Dina nak jelaskan dengan lebih lanjut lagi, jom kita fahami dengan saksikan laporan tentang implan koklia. Sebagai ibu bapa yang mendapat tahu anak ada masalah pendengaran, kami memang sedihlah. Kami mendapat tahu Aira ada masalah pendengaran ketika newborn, maksudnya di hospital hari kedua. Di hospital tu dia orang memang buat newborn screening. Jadi dia datang dah bawa kita result tu, dia kata refer. Maksudnya kena datang balik untuk buat test lagi sekali. Dalam 1 minggu tu mungkin disebabkan fluid kan, baby newborn kadang-kadang ada fluid dalam telinga, tapi disebabkan dah lepas minggu masih lagi keadaan dia refer, jadinya dia advise kita untuk buat further check keadaan telinga Aira. So bila kami dapat result menunjukkan tahap pendengaran Aira sangat teruk. Aira didiagnose sensory neural hearing loss untuk kedua-dua belah telinga dia. So dua-dua belah telinga profound. Jadinya doktor pun berkata mereka ada beberapa solution, tetapi hearing aid
takkan dapat membantu Aira kerana keadaan dia memang tahap teruk yang mungkin dia pun tak dapat dengar walaupun pakai hearing aid. Jadi dia recommend kami untuk membuat cochlear implant. Bagaimana cochlear implant berfungsi? Ada dua bahagian, iaitu bahagian dalam dan juga bahagian luar. So bahagian dalam itu akan dibuat pembedahan terhadap Aira. Lepas tu bahagian luar akan diletakkan di luar untuk menerima bunyi-bunyi. Dan daripada situ dia akan detect the sound. Lepas tu dia akan hantar kepada otak untuk proses bunyi-bunyi itu dan membuatkan Aira boleh dengar. Sekarang ni dia ada hanya sebelah. Dan sebelah lagi dia memakai hearing aid. Ada benda-benda yang berlaku sepanjang umur daripada 19 bulan ke 6 tahun ni yang membuatkan kita sebagai ibu bapa tahu yang benda tu berjaya. Setiap tahun kita dapat lihat perkembangan Aira yang sangat baik. Dia dapat mendengar dan bertutur masa tu umur dia 21 ke 22 bulan. Dia dah boleh cakap first word dia mami. Bila dia tidur, dia boleh bermimpi dan bercakap dalam tidur. Maksudnya dia mendengar. Itu achievement yang sangat tinggi. Pesanan saya sebagai seorang ibu bapa, pertama sekali yang sangat-sangat penting untuk membuat newborn hearing screening tu. Sebab kalau you dapat tahu keadaan anak you awal, banyak yang kita dapat lakukan. Kalau ibu bapa lain yang risau dan tak tahu ke mana, insya-Allah boleh cari support group ni. Newborn screening tu memang sangat penting dan dapatkan maklumat. Maklumat tu sangat penting dan membantu, insya-Allah. We can go under it. Oh no. We got to go through it. Yeah, we got to go through it. Itulah sebabnya sangat penting tentang kesedaran, dan terima kasih banyak Puan Yasmin sudi kongsikan kisah Aira bersama kami, dan kita doakan semoga Aira membesar dengan sihat dengan sempurna, insya-Allah. Okey doktor, kita memuji tindakan ibu kepada Aira, Puan Yasmin, kerana dari awal-awal lagi sudah mendapatkan rawatan yang sepatutnya untuk Aira. Jadi kalau tak dapat rawatan secepat mungkin implan cochlear ini kepada mereka yang sepatutnya, akibatnya doktor. Okey. Melalui saringan pendengaran untuk anak-anak, kita dapat detect masalah pendengaran. Dan kita akan tengok tahap pendengaran seteruk mana. Kalau macam Aira, pesakit Aira tadi kan, adik Aira tadi pendengarannya sangat teruk. Okey, di mana kalau alat bantu dengar yang biasa, yang seperti biasa orang nampak belakang telinga, dia akan dapat bantu dia untuk bertutur. Jadinya kita akan tengok tahap pendengaran tu sesuai dengan untuk alat pendengaran atau implan. Okey, alat pendengaran ni maksudnya dia tidak memerlukan pembedahan, tapi implan memerlukan pembedahan. Seperti Aira tadilah. Jadinya kalau lambat untuk detect masalah pendengaran ini, yang akan terganggu adalah pertuturan. Sebab kita manusia perlukan hearing to develop speech and language, untuk membentuk language, bahasa dan juga pertuturan. Jadinya kalau macam contohnya mereka atau kanak-kanak yang pendengarannya sangat teruk, dia tidak boleh pick up atau sound, atau mungkin sound memang tidak jelas untuk mereka. Macam mana mereka nak develop atau brain tu nak otak nak tangkap bunyi, mereka nak belajar bertutur. Jadinya kalau lambat bertutur, kacau belajar, dia mungkin tidak boleh bertutur. Dia nak, sebab apa? 3 tahun pertama kehidupan adalah paling penting untuk develop speech and language. 3 tahun pertama. So itu orang kata tahun emas lah. Masa itulah kita nak tangkap dia tak mendengar, kita nak buat intervention masa itulah. Okey. Sebenarnya kalau macam kita kata pasal cochlear implant macam adik Aira ni, lagi cepat implant adalah lebih baik. Okey. Kalau lambat implant, mungkin kemahiran bertuturnya tidak sebagus mereka yang diimplan lebih awal. Okey, baik. Pastinya banyak lagi kita nak tahu tentang rawatan ataupun apa lagi cara yang boleh kita lakukan supaya elak daripada mengalami masalah pendengaran ataupun untuk membesarkan anak-anak ini. Bagaimana ibu bapa untuk membesarkan mereka dengan baik supaya tiada masalah apa-apa berkaitan dengan pendengaran. Baik, sampai sini kita akan sambung perbincangan kita. Kita berehat dulu seketika, kembali lagi sampai sini di Hello Doktor TV3.
Kembali di Hello Doktor TV3 Malaysia. Masih bersama kita Dr. Profesor Madya Dr. Nurdina Hashim membincangkan tentang pendengaran. Okey doktor, sekarang ni kita nak fokus kepada bahagian rawatan pula dan nampaknya di Facebook kita ramai yang dah bertanyakan soalan, antaranya dari Amirul Afiq. Katanya soalan tentang gegendang telinga. Katanya gegendang telinga pecah dan setiap kali sesema atau demam mesti berair, pendengaran kurang jelas. Adakah perlu buat pembedahan untuk tutup gegendang telinga pecah? Okey doktor, apa sebenarnya yang jadi bila telinga gegendang telinga pecah? Okey, kes Amirul ni sama dengan kes yang kanak-kanak yang saya kata telinga berair, masalah sesema. Kan Amirul kata bila sesemanya telinganya berair. So ada connection kan telinga dengan hidung ni. So jadinya Amirul ni kena make sure settlekan masalah hidung dia, mungkin alergi atau resdung, dan kering hidung, kering telinga. Bila kering telinga, kita boleh buat pembedahan untuk tutup gegendang yang pecah. Tapi janji kena telinga tu kering. Sebab apa, nanti tampalan tidak kekal. Tampalan boleh terbuka atau cabut semula. So dia kena fix masalah yang asalnya. Mungkin hidungnya resdung kan, ada alergi. Ya, kita boleh buat tampalan tu. Okey, baik. Okey, ini doktor tentang tahi telinga pula. Tadi doktor dah sarankan jangan korek kan cotton bud ataupun besi. Tapi kalau tersumbat banyak sangat, jadi macam mana masalah pendengaran tu? Ya, kalau betul, kalau kotoran telinga tersumbat kan, wax kan, wax atau kotoran telinga tersumbat, memang dia akan menyebabkan kurang dengar. Okey, tapi bila tersumbat tu kena datang ke klinik untuk kita cucikan, sebab kita boleh sedut atau kita letak air untuk keluarkan dia. Sebab kita guna mikroskop ataupun endoskop, kita nampak dengan bantuan alat, bukan blindly kita keluarkan wax tu. So adalah lebih baik untuk datang kepada kita, dan kemudian kita bekalkan ubat untuk lembutkan kotoran telinga untuk kemudian hari supaya ini tidak berkumpul, supaya mudah untuk cuci kemudian hari oleh mereka yang pakarlah atau clinician. Mereka yang kan dekat farmasi ada ubat untuk cairkan tahi telinga tu, boleh buat sendiri ataupun macam mana? Boleh ambil ubat tu untuk lembutkan, dan biasanya mungkin dia ada kotoran akan keluar kat sini. Dia mungkin boleh cuci kat sini sahaja, tapi selebih yang dalam yang banyak tu kena datang dekat kita untuk kita sedut keluar. Alright. Dan kita risau sebab kita tahu banyak akibat kalau telinga kita masuk air. Contoh kalau kita mandi shower biasa pun air masuk. Kalau kita berenang pun air mudah masuk. Jadi kepada ibu bapa untuk anak-anak mereka yang kerap swimming ataupun kita yang dewasa ni yang berenang, mandi, kalau rasa macam telinga masuk air, ada kalinya kita mesti guna cotton bud untuk nak serap ataupun apa-apa yang patut kita buat. Sebenarnya telinga masuk air ni, biasa orang nak cakap kita rasa telinga masuk air. Actually dia, kalau gegendang itu intact atau tidak bocor, sensation atau perasaan air masuk tu berlaku kat sini sahaja. Oh ya ke? Tapi dia punya tak selesa tu doktor. Memang tak selesa. Nanti lama-lama dia akan hilangkan. Ya ke? Dia hanya kat bahagian luar sahaja. Provided gegendang itu tidak bocor lah. Dia bukan masuk air sampai dalam macam tu. Saya rasa apa yang berlaku adalah satu layer air, dia macam satu dinding air berlaku, dan kita rasa kenapa telinga ni blok, tapi lama-lama dia akan hilang. Dia akan keluar sendiri. Tak perlu korek, tak perlu buat apa. Ya. Okay, kalau jumpa doktor boleh. Jumpa doktor boleh. Tapi itu satu benda yang normal sebenarnya. Itu macam satu benda yang mungkin dijangka berlaku. Provided orang tu mungkin telinga dia sebelum tidak ada masalah lah. Kalau telinga jenis berair, lepas tu dia ada gegendang bocor, kita tak galakkan pergi swimming. Kita tak galakkan dia diving. Kan ada lagi infection dalam tu. Okey, baik. Okey, dan doktor, saranan dan juga nasihatlah kepada kita semua untuk menjaga kita punya telinga dengan lebih baik. Mungkin kita rasa waktu muda-muda ini biasa saja, tapi pasti ada akibat yang lebih teruk kalau kita tak menjaga ataupun kita tak hiraukan tentang masalah pendengaran kita ataupun apa-apa berkaitan dengan telinga. Okey. Satu, jangan korek telinga. Dia akan mencederakan bahagian telinga luar, dapat jangkitan. Kedua, kalau ada masalah resdung atau sesema, rawat masalah itu supaya tidak menyebabkan masalah pada telinga tengah dan masalah kronik seperti kolestetoma. Ketiganya, pendedahan pada bunyi yang kuat. Elakkan ianya berlaku secara berterusan. Sebab sekarang kita ada recreational noise daripada earphone, headphone, dan sebelum ni online class ke apa semua kan, and then concerts, benda macam tu, jangan jadikannya satu rutin kan. So benda tu adalah cara-cara untuk menjaga kesihatan telinga, infection, pendengaran. Okey, baik. Dan ada lagi soalan daripada Facebook kita, Dr. Shima Umar. Adakah kalau selalu pakai earphone, headphone masa tidur
boleh timbulkan masalah pendengaran. Okey. Waktu tidur. Saya rasa tidur tak tidur sama saja akibatnya. Macam mana, doktor? Benar. Hairan juga masa tidur pakai alat dengar. Tapi mungkin nak pasang apa ayat-ayat Quran ke apa waktu tidur, nak tenang ke, macam mana tu? Mungkin boleh jadikannya jangan pakai earphone atau direct hearing. Mungkin letak dekat speaker ke apa. Yang penting dia punya frekuensi atau noise volume tu tidak terlampau kuat. Yalah, sebab tidur pun mungkin dalam 5-6 jam terdedah kepada bunyi terlalu lama. Walaupun volume tu perlahan. Volume perlahan lebih, itu saya cakap kalau volume tu yang pentinglah, frekuensi volume tu yang penting untuk kita menjaga telinga. Kita ada juga rawatan kita panggil white noise, satu bunyi untuk mereka yang ada masalah tidur, masalah tinnitus. Kita boleh anjurkan atau syorkan white noise treatment. Tapi ini white noise ni bukan satu bunyi yang bingit. Dia ada bunyi yang macam bunyi hujan. Orang kata apa, menenangkan untuk telinga, menenangkan untuk kita juga. Basically dia psychological jugalah kan. Tapi kalau bunyi yang kuat, volume yang tinggi, dalam apa juga keadaan tidak digalakkan. Walau di mana saja. Okey, kalau mereka yang bekerja di tempat yang bunyi kuat, kita tahu ada di kilang contohnya, di kawasan terbuka, apa yang buat renovation dan sebagainya, macam mana, doktor? Mereka tak ada pilihan bekerja di tempat sebegitu. Okey. Mereka patut pakai hearing protection. Kalau kilang atau industri, mereka ada satu program untuk protect hearing, protect kesihatan pekerja lah. So hearing protection adalah satu orang kata PPE untuk menjaga keselamatan telinga. So kena patuh. Biasanya program ni kita memang sudah ada disediakan oleh employer atau kementerian, tapi masalah mematuhi atau disiplin untuk mematuhi itulah yang kena dikuat-kuasakan. Kan? So earmuff, earphone, ni untuk ear protection. Okey, baik. Sebab kalau kita lihat di kawasan tertentu, mereka yang bekerja ada pakaian-pakaian ataupun etika tertentu, pasti ada sebab-sebabnya untuk elak daripada masalah kesihatan. Okey, doktor, di penghujung perbincangan kita ini juga, kita nak tahulah biasanya apa yang orang tak ambil peduli tentang telinga, yang biasanya ambil mudah, tetapi itu sangat penting. Kalau tak hiraukan, akan menjadi masalah yang lebih kronik lagi, doktor. Okey. Pendengaran. Kalau kita notice, baik kita atau anak-anak, terutama kanak-kanak lah, kita perasan tidak ada respon pada bunyi atau kemerosotan dari segi akademik. Nampak macam okey, boleh bertutur, tapi masuk kelas kenapa makin merosot. Okey. And then cikgu cakap kalau kena alihkan anak daripada belakang ke depan, mungkin kita kena check pendengaran. Walaupun anak tu mungkin sudah develop language atau speech and language, dia boleh berlaku kemerosotan pada pertuturan sekiranya dia tidak mendengar. Sama juga dengan orang dewasa. Bila kita menua, kita hilang pendengaran, tidak ada bantuan alat dengar, ia boleh menyebabkan kemerosotan memory, mudah dapat demensia. Itu sebabnya kita galakkan apabila kita menua dan pakai alat dengar. Satu, untuk bantu komunikasi, quality of life, psychological yang nak komunikasi. Jangan malu ke apa, sebab mungkin ada setengah mereka malu nak pakai. Betul. Tapi kita ada banyak jenis. Ada yang di belakang telinga, ada dalam lubang telinga sampai orang tak perasan kan. Sebab apa? Ia memberi kesan jangka panjang. Memory loss. Mudah demensia atau nyanyuk. Akan ganggu komunikasi, psychological, hubungan kekeluargaan, quality of life. Itu pendengaran. Jangkitan telinga. Once ada rasa jangkit telinga atau telinga berair, memang perlu datang check lah. Okey, dan ketidakseimbangan lah. Okey, doktor, secara ringkasnya, biasanya umur berapa yang kira dah perlu pakai alat dengar? Yang normal. 55-60 ke atas. Okey, tapi ada yang usia muda sekarang kita nampak perhati dia sudah mula ada sebab budaya gaya hidup juga. Recreational loss, hearing loss and then exposure occupational, macam itulah. Okey, baik. Terima kasih banyak-banyak Profesor Madya, Dr. Dina, kerana bersama kita pada hari ini. Macam-macam sudah dikongsikan dalam pelbagai aspek, dewasa maupun kanak-kanak. Jadi kita patuh kepada saranan doktor. Kalau ada masalah seperti biasa, segera berjumpa dengan mereka yang bertauliah. Baiklah, sekian saja Hello Doktor pada hari ini. Minggu depan kita akan kembali dengan topik perbincangan tentang kesihatan gigi kanak-kanak pada waktu yang sama, hari yang sama, Ahad 5.30 petang. Saya Hawa Rizwana Rizwan. Terima kasih semua. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Terima kasih banyak-banyak, Doktor.